Malaysia terkenal dengan keunikan serta keenakan makanan tradisinya yang pelbagai. Namun, tahukah anda tentang kandungan dan khasiat yang terdapat di dalam setiap hidangan tersebut? Hello Doktor mengupas topik apa itu pemakanan sihat sebentar lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama dengan saya Anim Izzati dalam Hello Doktor untuk 11 September 2022. Apa khabar anda semua yang di rumah? Jangan lapar dulu, sabar. Kita tahu kita dah tunjukkan makanan tadi. Kita ada nasi lemak, roti canai, nasi kandar. Semua itu makanan yang sememangnya menu orang Malaysia, rakyat Malaysia. Malaysia ini merupakan syurga makanan. Kita tahu memang penuh dengan makanan-makanan yang sedap. Tapi macam mana kita nak klasifikasikan sebagai makanan yang sihat? Orang kata makan nasi lemak tu nanti badan kita naik. Makan tak sihat, betul ke? Ada juga yang mengatakan nasi lemak tu sebenarnya merupakan satu pemakanan sihat yang lengkap. Jadi sebenarnya bagaimana pemahaman kita tentang pemakanan? Adakah itu merupakan pemakanan yang sihat? Jadi itu merupakan topik yang kita akan bawakan dalam Hello Doktor. Sambil-sambil tu kita nak anda semua ikuti kami di Hello Doktor TV3, Facebook maupun Instagram kami TV3 Malaysia. Pergi sahaja ke page kami dan saksikan ada poster dekat situ untuk siaran pada 11 September. Tinggalkan komen anda. Betul ke makanan yang selama ni kita makan ni merupakan makanan sihat? Ataupun sebaliknya? Okey, kita nak dengarkan pandangan anda maupun persoalan anda. Okey, jadi jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami. Tapi kita sebelum tu kita nak anda kongsikan. Kita nak kongsikan bersama dengan anda sedikit informasi. Jom sama-sama kita dengarkan pelan penggantian makanan ataupun dikenali sebagai meal replacement plan telah mendapat sambutan sebagai cara pengubahsuaian diet untuk meningkatkan kawalan glisemik dan mengurangkan berat badan kepada pesakit diabetes. Jadi glucena dengan indeks glisemik rendah boleh membantu dalam pengawalan paras gula darah penghidap diabetes. Itu informasi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sebagai permulaan untuk kita bincangkan tentang topik kita, apakah itu pemakanan sihat. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk save dulu nombor ni 0377261603. Mana tahu nanti kalau ada ruang dan juga masa, kita nak buka talian kepada anda semua untuk kongsikan pandangan maupun persoalan anda. Tapi sambil-sambil tu, agaknya lah rakyat Malaysia ni faham ke tidak tentang pemakanan sihat? Nak tahu? Jom sama-sama kita dengarkan. Pemakanan sihat ni, bila kita mengikut portion macam karbohidrat, protein dan lemak itu dalam kadar yang kuantiti yang sepatutnya, supaya itu akan dapatkan kita capai makanan yang sihat lah. Bagi saya pemakanan sihat ni dia mengikut kalori defisit yang diperlukan. Macam setiap orang kan memerlukan kalori yang berbeza. Ada orang tu dia berkaki sukan, dia perlukan lebih banyak daripada orang yang macam duduk saja kat rumah ataupun bekerja dalam office. Kebanyakan penyakit memang datang daripada pemakanan. So kita kena jaga pemakanan yang sihat. Lately ni saya adalah praktikkan apa yang KKM suggest untuk semua rakyat Malaysia, iaitu susu separuh, dengan susu separuh. So saya cuba praktikkan sejak saya nak aktif sukan balik ni. Dia bila kita ikut apa yang KKM suruh, piramid makanan semua tu, suku-suku separuh, konsep-konsep tu amat penting untuk kita menjaga kesihatan kita lah. Elakkan diabetes, elakkan kecil manis, kanser. Kanser pun berpunca kepada cara pemakanan kita yang tidak sihat. Makanan berkhasiat ni dia penuh dengan nutrisi, cukup syarat lah untuk seorang manusia. Dalam kalangan pelajar di IPT, sangat penting untuk ada pemakanan bersihat supaya diorang boleh buat aktiviti seharian mereka. Dalam hidup kita sekarang ni banyak macam pergerakan yang sedentary, yang macam duduk saja, pejabat ke, main game ke. So untuk kita balancekan benda tu, kita kena ada pemakanan yang sihat. Macam contohnya makanan berminyak ke, ataupun makanan yang kurang sihat ke, junk food ke. Itu makanan yang perlu dielakkan lah, nak amalkan makanan yang sihat ni. Makanan sihat tu penting, bukannya saja kita untuk dapat badan yang bila orang kata sihat, tak semestinya dia kurus, gemuk sangat tak sihat. Dia setiap badan manusia memang lain-lain. So untuk keperluan diorang pun lain-lain.
Itu dia merupakan pandangan rakyat Malaysia. Apakah itu tentang pemakanan sihat? Ada yang kata betul lah tu kan, kita tak boleh nak declare seseorang itu makan sihat ataupun tidak dengan melihat kepada fizikal dia. Kurus je kata sihat, yang besar je kata tak sihat kan. Kita tak tahu macam mana pun tahap kesihatan itu perlulah didiagnose ataupun perlulah diambil kira pemantauannya, ataupun kita perlu berjumpa dengan pakar lah senang cerita untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya tahap kesihatan kita. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan memilih pemakanan yang sihat. Hari ini kita nak berkongsi dengan anda. Ada ilmu sedikit, jadi senanglah kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik insya-Allah. Tapi bukan sajalah nak berkongsi ya. Ternyatanya bukan yang lebih pakar dan juga arif. Ini adalah antara individu yang di sebelah saya ini, yang namanya Puan Nur Syamimi Muhammad Rosli, selaku pakar pemakanan dari Jom Sihat Nutrition Consultancy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Mimi. Ya, sama-sama. Puan Mimi, kita nampak banyak juga perkongsian kan di Jom Sihat untuk membantu bukan sahaja mereka yang nak dapatkan pemakanan sihat, tapi membantu ibu-ibu di luar sana juga untuk mengendalikan pemakanan yang sihat untuk anak-anak. Betul. Jadi hari ini sebab tu kita bawakan Puan Mimi untuk berkongsi dengan anda semua. Mungkin kita nak mulakan dahulu dengan pemahaman kita tentang apakah itu yang dikatakan dengan pemakanan sihat. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua ya. Okey, bila bercakap mengenai pemakanan ya, kita kena tahu makanan. Makanan merupakan keperluan asas yang badan kita perlukan. Dia terdiri daripada bahan dalam bentuk pepejal dan juga dalam bentuk cecair. Manusia memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan. Jadi tak boleh kalau kita tak makan ya ni. Jadi bila kita nak pilih makanan, kita perlu pilih makanan yang sihat. Okey. Jadi nak tahu makanan yang sihat ni adalah makanan yang cukup lengkap nutrien dia. Yang lengkap dari segi makronutrien, iaitu terdiri daripada karbohidrat, protein, lemak dan juga mikronutrien, iaitu trace mineral dan juga vitamin. Pengambilan makanan yang sihat ni boleh membantu meningkatkan faktor sosiologikal, psikologikal dan juga fisiologikal seseorang lah, seperti proses pertumbuhan sel, pemulihan, pertumbesaran ya, dan juga pemakanan sihat boleh membantu mengelakkan seseorang daripada mengalami masalah kekurangan ataupun berlebihan zat yang boleh menyebabkan penyakit disebabkan oleh pemakanan. Ya, tak cukup dengan itu, macam sekarang ni kadar bantut di Malaysia pun semakin lama semakin membimbangkan juga kan. Ada satu artikel mengatakan macam mana kita nak bergerak kepada negara maju kalau kita tak mulakan dengan statistik bantut di Malaysia. Kita tak boleh nak ambil mudah sangat ya. Betul juga sebab mereka yang akan, anak-anak kita yang akan menggantikan kita, pelapis kita di musim akan datang. Untuk bergerak dengan itu pastinya mereka perlu kita persiapkan dengan fizikal dan mental yang kuat. Bermula dengan pemakanan yang sihat ini. Apa intake kita ni sangat-sangat penting doktor. Ciri-ciri pemakanan yang sihat ni yang perlu kita fahami doktor. Okey. Doktor pula. Belum lagi doktor. Okey, tak apa. Silakan Puan Mimi. So bila bercakap mengenai ciri-ciri makanan sihat kan, mesti kita nak tahu apa ciri-ciri yang kita perlu includekan dalam makanan sihat. Okey, makanan sihat ni sebenarnya mudah. Okey, dia tidak payah. Cumanya konsep dia perlulah dalam kuantiti yang betul, perlulah kepelbagaian dan juga makanan tersebut seimbang lah. Jadi bila kita memilih makanan, kita perlulah pastikan kuantiti yang dia ambil tu dalam kadar yang sederhana. Okey. Pilih kepada pelbagai jenis makanan kerana setiap makanan mempunyai khasiat yang berbeza yang badan kita perlukan. Barulah makanan tersebut menjadi seimbang. Bila cakap pasal porsi makanan saya ada nak terangkan sedikitlah. Okey, mengikut saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga mensyorkan pemakanan ataupun diet suku-suku separuh ataupun kita panggil sebagai pinggan sihat Malaysia lah. Saya pasti rata-rata majoriti rakyat Malaysia bila makan mesti menggunakan pinggan ya. Jadi sebenarnya bila kita guna konsep pinggan sihat Malaysia ni bukan sahaja boleh aplikasikan kepada makanan Melayu saja, tapi makanan seperti Chinese, Indian ataupun malah Western pun sebenarnya boleh mengamalkan pinggan sihat ni. Dalam pinggan sihat ni sebenarnya ada suku-suku separuh. Sukunya adalah karbohidrat yang terdiri daripada nasi, mi, roti, ubi-ubian ya, dan juga suku lagi untuk ikan, ayam, daging dan juga kekacang. Sebenarnya suku lagi ni protein. Protein sebenarnya ada dua asas. Asas tumbuhan dan juga asas haiwan. Kita ingat protein ni semua daging-daging, ikan je kan? Betul. Sebenarnya daripada tumbuhan pun ada. Ya, betul. Bila cakap pasal asas tumbuhan ni seperti tahu dan tempe. Ramai yang ingat tahu dan tempe itu adalah jenis sayur. Tapi sebenarnya tidaklah. Ya, dia adalah protein. Manakala daripada asas tumbuhan haiwan adalah ikan, ayam, daging, telur dan sebagainya lah. Separuh daripadanya kita perlu
mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, selain daripada kita nak amalkan konsep pinggan sihat ni sebenarnya, sebab setiap orang memerlukan kalori yang berbeza. Jadi kita boleh ikut saiz tangan kita sebenarnya. Okey, untuk suku bagi karbo boleh guna sebesar saiz penumbuk. Okey, sebab saiz penumbuk setiap orang ni berbeza-beza, betul tak? Jadi itulah keperluan yang badan kita perlukan berdasarkan saiz penumbuk kita. Okey, karbo saiz penumbuk, suku lagi untuk protein 1 tapak tangan. Okey, sayur-sayuran kita perlu ambil 2 tapak tangan. Sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Okey, selepas kita dah tengok daripada segi porsi makanan, okey, nak bagi makanan tu lebih baik, carilah makanan yang cara masak dia lebih kurang kalori dia. Okey, elakkan daripada yang goreng garing, sebab goreng garing ni semestinya tinggi kalori. Boleh bertukar kepada penggunaan air fryer. Okey, lebihkan kepada kukus, rebus, bakar. Okey, pastikan juga pengambilan garam seharian dan juga bahan perasa. Okey, kurangkan, lebihkan ataupun pelbagaikan makanan bahan perasa semula jadi, seperti kita masukkan bawang, daun ketumbar, kayu manis dalam masakan kita. Okey, jaga-jaga juga dengan pengambilan gula putih, lebih-lebih lagi bila kita dah masak menggunakan sos. Okay. Semua tu sebenarnya dah ada dekat dalam bahan-bahan yang kita gunakan. Perasan tak perasan sebenarnya kan. Ada juga yang diet, saya diet hari ni sayur penuh 1 pinggan. Nak makan sayur je. Tapi kita dah sebenarnya terlupa, sebenarnya itu pun bukan diet yang betul. Diet yang tak sihat juga, sebab badan kita perlukan carbs, perlukan protein dan juga buah-buahan pastinya. Okey, kita sampai situ dahulu untuk pengenalan awal. Itu pun rasa macam, dah semangat nak diet hari ni kan bersama dengan Mimi hari ni. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Okey, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor dengan topik yang kita bawakan hari ini, iaitu apakah itu pemakanan sihat. Bersama dengan Nur Syamimi Muhammad Rosli selaku pakar pemakanan dari Jom Sihat, berkongsi dengan kita dari awal tadi apakah itu yang dikatakan tentang pemakanan sihat, ciri-ciri pemakanan sihat pun kita dah ni. Kali ini kita nak kongsikan, ini antara untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah di luar sana. Anak nak makan apa? Kenapa anak menjadi picky eaters ataupun memilih dalam pemakanan mereka? Jom dengarkan perkongsian untuk segmen kali ini. Kita nak tanya juga macam mana boleh timbulnya picky eaters dalam kalangan anak-anak kita. Sebab anak-anak kita ni kita yang bentuk kan. Dari sudut nurture-nya kita sendiri yang akan mengawal pemakanan dan sebagainya. Timbulnya terms picky eaters kepada anak-anak ni bagaimana? Okey. So sebenarnya picky eater ni merupakan salah satu behavior yang common sebenarnya yang boleh kanak-kanak develop seawal umur 7 ke 8 bulan dan berterusan sehingga mereka dewasa. Picky eater tu bermaksud kanak-kanak tersebut tend untuk memilih 1 atau 2 makanan sahaja. Mereka tidak sukakan kepada kepelbagaian makanan tersebutlah. Jadi itulah yang berlaku kat anak saya. Faham the struggle is real kan sebenarnya nak berikan makanan kepada anak-anak ni. Jadi punca kenapa terjadinya picky eater ni juga adalah salah satu sebabnya waktu ibu bapa memperkenalkan makanan pepejal pertama kepada anak-anak. Okey, sebenarnya disarankan untuk mengenalkan makanan pepejal pertama kepada anak-anak ni seawal umur 6 bulan. Jangan terlalu lambat, jangan juga terlalu awal. 6 bulan adalah waktu yang terbaik. Ibu bapa juga perlu perbagaikan tekstur makanan kepada anak. Jangan terlalu lama memberi makan puri kepada anak. Okey, perbagaikan tekstur dari segi kita cincang atau kita blend ataupun bagi dalam bentuk solid yang bagi mereka pegang. Okey, kerana sensori bila mereka pegang makanan tersebut juga boleh develop rasa sayang mereka kepada makanan tersebutlah. Okey, ibu bapa juga saya faham bila kita nak beri makan pada anak ni, nak push dia bila makan kan, ibu jadi stres bila anak tak makan, betul tak? Betul, sangat-sangat stres dia bila dia rasa macam kenapa. Kadang-kadang satu hari tu sampai 2-3 menu kita buat semata-mata kita nak tahu, nak faham apa sebenarnya yang pemakanan dia nak sekarang ni. Ya, ibu kena sabarlah ya. Sebabnya kita tak boleh tekan ataupun beri tekanan kepada anak. Lagi tak jadi ya? Ya, betul. Dia boleh jadi lebih picky eater lah untuk menolak makanan yang dimakan. Ya, kan? Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan anak-anak ni, kadang-kadang kita rasa macam apa yang kita makan dalam keluarga ni, itulah yang kita akan berikan kepada anak. Selalu macam tu kan. Kadang-kadang mak bekerjaya ni nak masak 2-3 lauk dalam satu hari, itu agak merumitkan keadaan. Jadi secara tak langsung, apa yang keluarga makan itulah yang akan diberikan kepada anak-anak. Apa komen Mimi melihat kepada culture dalam culture mereka lah. Okey, jadi betul ya. Sebenarnya benda ni juga biasa. Saya juga pernah ke satu tempat di mana kita kenalkan terung ada yang mengatakan bahawa saya tak pernah makan terung, bukan saya tak suka, tapi mak saya tak pernah masak terung. Okey, maksudnya itu adalah culture keluarga tersebutlah. Jadi faktor ini juga mendorong kenapa anak tersebut menjadi picky eater. Picky eater ni sebenarnya adalah
bermaksud dia boleh berkait dengan psychological kita lah sebenarnya. Kita yang sebenarnya mengawal. Padahal kita boleh makan pun sebenarnya benda tu ya. Sebab itulah benda ni boleh dibendung lah. Jadi cara kita nak atasi picky eater ni sebenarnya pertama ibu bapa perlulah bersabar ataupun kena lebih memahami apa di anak punya keinginan. Okey, kalau kita tahu kekurangan anak kita, dia tak boleh makan banyak, it's okay. Kita bagi dia makan sikit dulu. Yang kedua, kita juga kena kreatif. Okey, ibu bapa kena kreatif. Kalau anak sukakan kepada warna-warna tertentu, contohnya suka pink okey, kita boleh masukkan warna secara semula jadi dalam makanan tersebut. Buat bentuk-bentuk yang menarik, yang boleh menarik perhatian anak-anak kita juga. Satu lagi kita juga, saya sangat sarankan kepada ibu bapa kalau makan bersama dengan anak-anak. Okey, bila dia tengok abang, kakak dia makan dan juga hidangkan pelbagai menu anak-anak ni akan rasa untuk mencuba makanan-makanan abang dan kakaknya cuba. Dan elakkan mereka bila makan tengok televisyen dan juga main gadget. Itu dia, saya setuju dengan yang last kali tu. Bila makan tu kena ada waktu disiplin makan bersama dengan keluarga. Semua ahli keluarga kena ada. Sebab apa orang kata makan berebut-rebut ni dia punya selera dia lain macam kan. Kita sendiri pun orang dewasa kalau makan yang berebut-rebut tu biar tak cukup tapi selera dia tu memang lain. Jadi itu juga yang kita nak amalkan kepada anak-anak supaya dia ada rasa semangat. Waktu makan kan insya-Allah. Okey, setakat itu perkongsian tapi Mimi akan terus bersama dengan kita untuk perkongsian yang seterusnya tentang topik apakah itu pemakanan sihat. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan seorang selebriti nak bertanya kepada Mimi. Jom kita dengarkan apa agaknya soalannya. Hello doktor. Kalau anak suka makan satu jenis makanan sahaja, apa kesannya kepada anak ya? Okey Dayah, dia tanya mewakili Fahri lah tu. Fahri kata agaknya makan satu jenis je. Apa kesan terhadap anak kita kalau kita fokuskan terhadap satu menu makanan saja? Okey, macam saya ada tekankan di awal-awal tadi apa ni ciri-ciri makanan sihat perlukan seimbang, pelbagai. Jadi bila anak hanya makan satu jenis makanan saja, semestinya mereka tidak makan pelbagai jenis makanan lah. Sedangkan khasiat ni sebenarnya ada dalam pelbagai jenis makanan yang kita perlukan. Jadi bila anak makan satu jenis makanan saja, mereka akan mudah mendapat masalah kekurangan nutrien lah. Bila kekurangan nutrien, masalah pembesaran mereka akan mudah terbantut Anak-anak juga mudah mendapat penyakit. Lebih-lebih kalau tak makan sayur, anak-anak senang mendapat masalah sembelit. Dan juga sebenarnya bila anak-anak menjadi picky eater, hanya makan satu jenis makanan saja, sebenarnya boleh memberi kemudaratan kepada mereka bila mereka dewasa nanti. Kerana mereka akan jadi rasa kurang berkeyakinan bila bersama dengan kawan-kawan. Betul kan, bila kawan-kawan makan macam-macam yang lain kan, dia memang makan satu jenis makanan saja. Okey Mimi, itu dia sedikit perkongsian bagaimana kita nak mengendalikan pemakanan anak-anak supaya anak kita tak menjadi picky eaters ataupun memilih dalam pemakanan. Yang paling penting kita nak hasilkan makanan yang sihat untuk anak-anak. Okey, Mimi akan terus bersama dengan kita, tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Barakatun Nisa binti Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dari Universiti Putra Malaysia. Secara maya bersama dengan kita bawakan bersama dengan anda. Okey, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Anim, apa khabar? Wah, bukan main, merah menyala lagi dia. Semangat hari Malaysia ni. Semangat hari ni, okey, Alhamdulillah. Doktor, kita nak kongsi juga bersama dengan penonton-penonton Hello Doktor tentang sedikit ilmu lah ya. Tapi sebelum tu mungkin kita nak kongsikan laporan pendaftaran diabetes kebangsaan 2020 yang menunjukkan sekitar 69.3% rakyat Malaysia yang mengidap diabetes ni mempunyai kawalan gula dengan paras HbA1c melebihi 6.5%. Jadi apa sebenarnya nasihat yang doktor nak berikan kepada pengidap diabetes dalam pengurusan situasi mereka ni doktor? Okey, terima kasih Anim. Apabila glukos darah melebihi 6.5% tadi, ia adalah kawalan yang tidak baik Anim. Minta maaf. Baik. Berarti hampir 70% pesakit kita di Malaysia tidak mencapai kawalan glukos darah yang baik. Ini sesuatu yang merunsingkan saya. Dan semua ahli kesihatan yang lain. So antara dua nasihat yang ingin saya bagi adalah yang pertama, perlu ada jadual rawatan ke klinik secara konsisten. Ataupun ke hospital. Dan yang kedua, individu ini mestilah memahami konsep pengurusan diabetes dengan baik, bukan sahaja daripada aspek pemakanan, namun turut merangkumi aspek physical activity, ubat-ubatan dan juga mendapat nasihat doktor untuk pemeriksaan secara menyeluruh bagi membantu mengurangkan risiko komplikasi diabetes.
Okey. Dan kita pasti antara mereka yang mengidap diabetes ni, mereka perlu tahu dan faham tentang intervensi gaya hidup mereka sendiri. Mungkin doktor nak berikan juga ataupun huraikan bersama dengan kami contoh-contoh intervensi gaya hidup yang membantu dalam pengurusan diabetes. Okey. First of all, dua konsep penting dalam intervensi diabetes. Yang pertama, ia perlulah terbukti secara berkesan melalui penyelidikan. Kita tidak mahu menggunakan produk-produk tanpa bukti penyelidikan. Yang kedua, setiap intervensi seseorang dietitian berikan adalah bersifat personalized, iaitu khusus untuk pesakit tersebut. Jadi tak boleh kata kalau saya dapat pandangan daripada dietitian A, dia boleh diguna pakai untuk semua pesakit diabetes. Tidak. Ya. Okey, so antara intervensi asas yang terbukti berkesan adalah pertama, menggunakan ataupun menguruskan pengambilan karbohidrat dengan baik. Dan saya di klinik menggunakan konsep 3J. Okey, apa itu 3J? Iaitu memastikan J yang pertama, jumlah karbohidrat yang baik, yang betul. Yang menepati keperluan tubuh supaya gula tidak naik terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua adalah jenis karbohidrat yang sesuai. Dan ini kita tekankan berkaitan seperti karbohidrat yang rendah indeks glikemik. Contohnya nasi daripada beras panjang, barley, oat, kacang parang dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan yang tertentu. Dan yang ketiga, J yang ketiga adalah memastikan jadual pengambilan karbohidrat adalah konsisten dari hari ke hari. Ini bagi memastikan gula itu stabil sepanjang hari. Okey, pelan pemakanan juga mestilah berstruktur. Dan antara kaedah yang kita gunakan di klinik, tadi Puan Mimi ada terangkan tentang konsep pinggan. Kita juga guna konsep pinggan ini kepada pesakit diabetes, namun ia mestilah lebih berfokus dan lebih berstruktur bagi membantu mereka mencapai kawalan gula darah yang baik. Yang kedua, kita juga menggunakan konsep terapi pemakanan, menggunakan pelan penggantian makanan. Dan yang ketiga, kita juga memperkenalkan diet-diet tertentu, corak diet tertentu bagi membantu pesakit mencapai kawalan darah yang cemerlang. Okey, itu sahaja sedikit perkongsian daripada doktor berkaitan dengan itu, dan kita juga nak teruskan dengan mungkin peranan formula khusus diabetes dalam intervensi gaya hidup pengidap diabetes yang disebutkan oleh doktor sebentar tadi. Silakan doktor. Okey, so formula khusus diabetes ni kita gunakan dalam terapi pelan penggantian makanan. Bagi membantu pesakit mencapai kawalan glukos darah yang optimal dan juga menurunkan berat badan. Kenapa? Sebab nombor satu, dia mudah. Anim, dalam cabaran untuk menguruskan karbohidrat dengan menggunakan pelan penggantian makanan ini berdasarkan formula khusus diabetes, pesakit akan dapat faedah dengan cepat. Jadi dia tengok, saya berjaya turunkan gula darah, saya berjaya mencapai berat badan yang sempurna dan saya rasa sihat. Jadi mereka sangat positif dan optimis untuk meneruskan pelan pemakanan. Yang kedua, bila pesakit lihat pelan ini adalah pelan yang berasaskan bukti. Dia menggunakan jenis karbohidrat yang rendah indeks glikemik dan juga mempunyai satu komponen aktif yang kita panggil myoinositol yang dapat membantu menurunkan gula dalam darah serta mengaktifkan insulin dalam kalangan mereka yang mempunyai diabetes. Okey, itu dia. Doktor, mungkin sebelum kita akhiri perbicaraan kita, doktor nak kongsikan juga nasihat kepada kita sebagai rakyat Malaysia yang penuh dengan makanan-makanan sihat ni. Secara ringkasnya, mungkin doktor nak kongsikan apa nasihat yang terbaik untuk kita faham tentang pemakanan sihat dan mengelakkan daripada pastinya mengidap diabetes. Silakan. Okey, itu sangat mencabar. Kita bukan kata jangan makan, tetapi mestilah makan secara terancang dan mengamalkan senaman secara konsisten. Jadi kalau kita makan banyak, jadi kita kena bergerak banyak supaya kita dapat menstabilkan balik segala apa yang telah kita ambil tadi. Dan yang kedua, carilah ilmu. Macam hari ini Hello Doktor membawa topik yang sangat baik. Carilah ilmu kerana dengan ilmu ia dapat membantu kita menguruskan aspek pemakanan kita secara berstruktur dan sistematik.
Ya, itu dia. Terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kita, insya-Allah. Banyak manfaat yang dikongsikan sebentar tadi. Profesor Madya Dr. Barakatunnisa binti Muhammad Yusof, Timbalan Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum doktor. Terima kasih. Terima kasih Hanim. Jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, kepada penonton-penonton semua teruskan bersama dengan kami kerana banyak lagi perkongsian yang kita nak sentuh tentang apakah itu yang dikatakan dengan pemakanan sihat. Seketika nanti hanya dalam Hello Doktor. Okey, kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana anda setia sehingga ke saat ini kerana ini merupakan saat yang dinanti-nantikan. Kita ada seorang lagi tetamu istimewa yang bersama-sama dengan kami, pastinya seorang selebriti yang sentiasa menjaga pemakanan, insya-Allah. Kita tadi dapat tanyalah sedikit kan tips bagaimana, tapi kita nak kongsilah bersama dengan anda. Takkan kita-kita je yang tahu kan apa tips pemakanan sihat itu. Masih lagi bersama dengan pakar pemakanan kita, Mimi dan juga Norman Hakim. Assalamualaikum, apa khabar? Ya Allah, bila datang, setiap kali datang kita rasa macam umur berapa ni bang? Chronological ke biological age ke? Dia macam datang sentiasa macam muda dan terus muda. Dia cara membawakan hati tu yang penting. Hati tu kena muda. Okey, itu dia Norman Hakim bersama dengan kita. Macam mana perkembangan sedikitlah, mungkin mereka yang merindukan abang kan nak tengok Abang Norman Hakim secara yalah dapat juga peminat-peminat lepas rindu tengok Hello Doktor. Macam mana perkembangan sekarang? Dia tak kembang tak kecut. Sebab jaga pemakanan. Yang penting happy wife happy life. Itu yang paling penting Happy wife, happy life. Yes. Itu dia. Okey, kita di segmen ini kita nak bercerita tentang kalori. Paling seram, topik paling seram dalam diet dan juga pemakanan sihat. Sebab kita bila ambil makanan rasa berdosa dan bersalah. Berapalah kalori yang kita ambil ni kan. Jadi Mimi mungkin nak kongsikan bersama dengan kita macam mana sebenarnya pengiraan kalori yang tepat dan baik untuk pemakanan yang sihat. Okey. So bila kita bercakap mengenai kalori lah, kalori merupakan unit unit tenaga yang kita ukur daripada makanan yang kita makan. Maksudnya bahasa mudahnya apa yang kita makan, kalori inilah yang menentukan berapa banyak yang kita makan dan juga daripada kalori ini jugalah kita dapat tentukan berapa yang dibakar ya. Jadi bila kita setiap orang sebenarnya memerlukan kalori yang berbeza-beza. Jadi sebab itulah bila seseorang nak berdiet, dia tak boleh orang kata simply nak ikut orang kata suruh makan sebagai contoh makan 1,500 kalori sehari. Orang A ambil 1,500, kita pun nak ikut 1,500. Tak boleh. Sebab pengiraan kalori seseorang ni dia bergantung kepada jantina seseorang, berat badan, ketinggian, umur dan juga physical activity seseorang itulah yang menentukan berapa banyak kalori yang kita perlukan. Jadi daripada kalori ini juga kita perlu tekankan mengenai keseimbangan tenaga lah. Keseimbangan tenaga ni apa kalori yang masuk dan juga apa yang keluar. Masuk ni apa yang kita makan lah bahasa mudahnya ya. Yang keluar ni pula apa yang dibakar. Okey, dibakarnya ada dua faktor yang membakarnya. Satu, bila kita dalam keadaan rehat. Contohnya sekarang kita tengah borak ya bersama ni, penonton tengah menonton Hello Doktor. Maksudnya itu kalori yang dibakar waktu rehat. Dan juga bila kita bersenam. Macam kita tengok Abang Norman kan selalu bereksersis. Bila saya tengok pun, saya pun jadi semangat ya. Semangat juga dapat. Jadi bila kita makan makan sama dengan apa yang dibakar, kita panggil sebagai keseimbangan tenaga. Bila kita makan lebih daripada apa yang dibakar, kita panggil sebagai positive energy balance. Maksudnya berat badan kita akan naiklah bila kita makan lebih daripada yang dibakar ya. Ini applicable untuk orang yang nak naikkan berat badan, yang underweight lah ya. Jika orang yang nak turunkan berat badan, kita panggil sebagai negative energy balance, iaitu kita makan kurang daripada apa yang dibakar. Maksudnya bakar perlu lebih. Jadi berat badan kita semestinya akan kurang selepas itulah. Itu dia kan. Kita kena faham juga tu kalori intake ataupun pengambilan kalori anda. Diet makan sayur banyak satu pinggan semua kita rasa macam makan tempe banyak ke apa kan. Tak kisahlah yang orang kata makanan diet, kita makan dengan portion yang mungkin lebih daripada apa yang sepatutnya. Okey, kita nak tanya sedikitlah seorang selebriti kita yang sedang meniti usia dengan penuh gaya. Kan? Dia macam dia asyik senang, macam relax kan. Kita tengok kita yang penat. Ini bila nak berehat ni? Kan? Tapi itulah sebagai seorang selebriti yang bukan sahaja penampilan dia kena jaga, nak happykan isteri juga di rumah. Macam mana Abang Norman mungkin nak kongsikan lifestyle Abang Norman sendiri daripada awal lah penglibatan sebagai seorang selebriti sehingga ke saat ini pun memang jaga dari sudut fizikalnya dan juga pemakanan. Dia sebenarnya macam ni tau, sebab kita tengok apa yang family kita ataupun apa yang mak ayah kita amalkan sebelum ni,
Jadi benda tu menjadi satu lifestyle kehidupan kita. Because abang dulu memang mula-mula dah sebelum tak terjebak dalam bidang entertainment ni, abang akan teruskan menjadi seorang sportsman. Jadi basic knowledge tu dah ada. Sebenarnya bila sampai satu peringkat usia, long story short, sampai satu peringkat usia membuatkan abang sangat menjaga, especially dari sudut pemakanan ni, sebab ada satu insiden. I start pergi session untuk full medical check-up ni bermula pada tahun 2016. Masa tu masuk chronological age umur 40. Sekali je. Masa tu lepas dah baca, tengok reading semua, kita tahu kita exercise dan sebagainya. Tapi my father kata pergi, buat. Kan? It's a compulsory. Kan, tengok kan. Bila tengok, tak nak tengok lah. Kan? Sebab benda psikologi kan. Padahal reading semua tu macam, aku exercise kenapa macam ni reading dia? Okey, biarkan aja. Jadi, sampai satu masa tu, long story short juga, bila masa kita start memasuki fasa pandemik 2020, bulan 3, masa tu macam banyak masa dan kita dah terasa macam, kenapa aku rasa aku exercise tapi cepat mengar, lepas tu rasa sakit kepala kan. Sekali buat, tengok abang punya cholesterol reading spike, naik sampai borderline 8.8. You just imagine, kita exercise, kita makan, kononnya kita rasakan pemakanan kita tu memang jaga dan sihat, tapi makan tu kadang-kadang kita macam cheat meal juga. Tapi sebab kita rasa sebab kita exercise. Sekali reading pergi 8.8. Terus macam seram . Masa tu lah turning point yang rasa macam memang taubat semualah. Cukup. Sebab kita takut tau. Sebab lepas doktor beritahu, dia kata kalau misal kata benda ni kita tak dapat nak overcome dalam masa 3 bulan, kita kena buat check jantung dan sebagainya. So, bila selepas itu balik, terus sit down, meeting tergempar dengan my wife. Cari who's the best trainer merangkap nutrition yang ada dekat Kuala Lumpur ni. Kita bincang. Nak troubleshoot masalah kolesterol tinggi ni. So, daripada situlah bawa my wife jumpa balik doktor tu. Okey, kita bincang. Betul-betul ni. Kita buat postmortem. Apa sebenarnya I tak boleh makan sebagainya. Rupanya, myself alah dengan red meat. Disebabkan genetik. Maksudnya kita suka makan steak, kan? Nak loading protein. Favourite kita kan? Memang favourite. Dan kita ingat itu protein. Kita punya genetik tak boleh menerima benda tu. Menaik je kita punya cholesterol reading spike. So step itu, bulan 3 tu, step tukar pemakanan. Pergi, like myself, memang marah selalu masak. Cuma myself selalu rajin beli bahan dapur. Terus tukar semua bahan dapur ni, minyak, olive oil, garam, Himalaya, brown sugar, nasi, brown rice dengan basmati. Tukar everything semua. So, balik pada portion pemakanan tu, macam sama Puan Mimi cakap tadi, I pergi separuh suku-suku. Tapi separuh protein, suku karbo, suku fiber and vitamin. Sebab bila I buat exercise, I perlukan lebih banyak protein untuk recovery. Jadi, dalam masa 3 bulan tu, Alhamdulillah, tapi kena usahalah. Jangan dengar, dia tukar ni terus dapat. Tak. Betul. Makan dalam masa yang sama, kita pun exercise tukar. Daripada buat weightlifting, biasa-biasa buat pump dan sebagainya, tukar pada high intensity interval training. Lagi hardcore. Hit punya format, hit session. Lepas tu, dia bukan hardcore. Dia lebih kepada intense. Kan? Pergi the second punya medical check-up tu, Alhamdulillah dengan izin Allah, kita dah usaha. Kan? Allah Maha Penyayang, dimakbulkan usaha kita tu, doa kita. Turun 2.3. Saya rasa macam dunia terbuka luas. Banyak tau tu. 2.3. Bayangkan pada 8.8 pergi pada 2.3. Kita punya PAR 6 5.2. 5.2. Okey, 5.2. Maknanya atas 5.2 itu dah consider high cholesterol. Yes. Dah sakit kepala tau. Bawa kereta macam kenapa? Macam masa tu lah bulan 3 tu kan. Kesan dia lah. Kesan dia rupanya because of high cholesterol ni. Kan, kita ingat macam pembawakan lifestyle kita macam orang muda. Rupanya. Betul. Itulah maknanya bila kita kata badan fizikal kita ni dengan exercise, badan kurus lah, bukanlah besar. Betul, bukan satu jaminan. Bukan satu jaminan yang sebenarnya kondisi kesihatan kita ini terjamin. Lagi-lagi kolesterol jahat kita tak dapat nampak dengan fizikal dia. Mimi mungkin nak bagi sedikit komen lah. Macam mana sebenarnya yang kita nak klasifikasikan makanan itu sebenarnya makanan yang tak sihat? Kena elakkan. Macam mana tu? Okey, so ciri-ciri makanan tidak sihat ni semestinya dia vice versa daripada ciri-ciri makanan sihat tadilah. Okey, ciri-ciri makanan tak sihat ni contohnya makanan tersebut yang tinggi kalori je. Okey, sebab makanan yang tinggi kalori selalunya khasiat ataupun nutriennya sudah pun kurang. Okey, makanan yang bergoreng-garing ya. Kerana makanan goreng-garing ni boleh
menyebabkan terjadinya juga trans fat, okey, yang boleh menyumbang kepada terjadinya paras kolesterol tinggi tadi. Okey, makanan yang tinggi dengan lemak saturated fat ataupun lemak tepu, okey, makanan yang tinggi juga garam. Okey, sebenarnya makanan yang tinggi berperisa, makanan yang tinggi juga gula tambahan. Sebenarnya bila kita nak tengok kepada gula tambahan ni, kita boleh baca kepada label makanan lah. Okey, 5 gram gula bersamaan dengan 1 sudu teh gula. Jadi cuba bayangkan kita makan sesuatu dessert, dalam 30 gram gula sebenarnya kita dah makan 6 sudu teh gula untuk satu dessert sahaja. Bukan dari pagi sampai malam lagi kan? Bila nampak dessert yang dah cantik tu rasa macam tak apalah makanlah, tapi sebenarnya dah this time around. Kali ni je. Cuba anda bandingkan, letak sebelah tu 6 sudu gula. Nah, barulah dia rasa macam tersentak kat situ. Okey, ini bagaimana kita nak tengok makanan tu adalah makanan yang tak sihat macam Mimi katakan tadi. Tapi mungkin anda pun nak idea juga kalau kita nak hasilkan pemakanan sihat kat rumah macam mana pula. Ini dia idea kita nak kongsikan bersama dengan anda, kerabu suun dan juga koktel segar. Antara menu pemakanan sihat yang boleh dilakukan di rumah. Jom sama-sama kita saksikan. Hari ini kita akan buat 2 jenis menu, iaitu kerabu suhun, dan juga saya akan kongsikan menu untuk kudapan ataupun snacking, iaitu koktel segar. Yang kerabu suhun ni versi yang lebih sihat. Okey, untuk kerabu suhun mengandungi tidak lebih daripada 400 kalori, dan juga untuk koktel segar pula lebih kurang 150 kalori. Di Malaysia, kita menggunakan konsep pinggan sihat, iaitu suku-suku separuh. Okey, apa yang ada dalam suku-suku separuh ni? Karbohidrat, protein dan juga lemak ke. Jangan lupa kepada sumber serat kita, iaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, kita masukkanlah perlahan semua bahan yang kita perlukan untuk kerabu suun kita. Sangat warna-warni dan sangat menarik lah. Lebih kurang dalam 2 sudu paste tom yum. Dan untuk seimbangkan rasa masin, iaitu saya pakai sos ikan. Untuk memberi rasa masam, kita gunakan limau nipis. Dan akhir sekali kita seimbangkan rasa manis. Saya menggunakan berganti gula, iaitu lakantuh. Kemudian tinggal untuk gaul sahaja. Untuk menu yang kedua pula, kita masuk kepada menu untuk kudapan kita ataupun snacking. Okay, yang pertama kita pakai buah naga. Dan sebaiknya kita pilih buah naga yang warna merah ni lah. Kita ada anggur. Jadi saya pakai mangga yang ranum. Jadi untuk sumber protein kita, saya akan pakai susu segar. Okey, untuk yogurt satu sajan lebih kurang dalam 3 sudu makan. Chia seed ni saya pakai lebih kurang dalam 2 sudu kecil. Okey, maka siaplah resepi kita hari ini, iaitu kerabu suhun dan juga koktel segar. Itu dia, kerabu suun dan juga koktel segar. Itu antara menu yang mungkin juga boleh dijadikan sebagai idea. Sebenarnya kan, produser kita dah rasa tau. Dia kata sedap kerabu suun tu. Kita mungkin boleh cuba jugalah kat rumah, sebab bila tengok suun tu dia macam kalau ada nasi lemak ke yang lain-lain tu kita ambil tu dulu kan. Terus lapar. Mana lapar balik ni. Sebenarnya itulah antara menu yang sihat. Kalau Abang Norman sendiri kat rumah macam mana? Kak Mimi masakkan ke lauk yang sihat? Apa antara menu-menu yang selalu dilakukan di rumah? Ui, macam-macam. Dia minat sebab dia punya passion adalah pada masakan. Bila macam contoh bila abang ikut konsep
separuh suku-suku tu. Okey, pagi elak sikit lah. Sebab pagi selalunya start pukul 5 dah start breakfast. Okey. Makan kurma 7 biji, buah tin 3 biji, lepas tu cereal lebih kurang dalam 200 gram. Dah, that's it. Lepas tu second meal pukul 11. Pukul 11. Memang akan ikut timing tu, disiplin. Dia dah macam dah jadi automatically kita dah terbiasa dengan sistem tu. Pukul 11, okey, pukul 11 makan selalunya separuh suku-suku juga. Selalunya macam American breakfast dan sebagainya kan. Memang benda tu tak menyusahkan dia pun dan dia rasa happy sangat serving untuk buat benda tu semua. My last meal pukul 6. Lepas pukul 6 dah tak ada makan. Dah tak ada makan apa dah. Memang pukul 6 tu dia macam sama juga. Separuh suku-suku, separuh protein, suku karbo, suku fiber dan juga vitamin. Dan satu lagi amalan yang Abang selalu buat adalah abang tak pernah sambil makan minum air. Selalunya minum setengah jam selepas. Berulamkan air kan orang kata kan. Tak boleh. Berulam pun tidak. Selepas habis makan pun tak minum. Maksudnya minum tu setengah jam selepas makan. Itu adalah untuk supaya makanan ni tak kembang masa kita tengah makan. Makan, lepas tu minum air kan. Cuba bayangkan kalau kita makan karbo contohnya roti kan. Tak ke roti tu nanti kembang jadi fat. Gemuk lah. Itu teori dia. Itu dia. Kan perut pun flat. Flat kan? ni. Deng. Sebab tadi sempatlah berkongsi juga. Dia kata kalau umur usianya adalah 40. Tapi kalau dari segi kesihatannya baru 28 tahun tak. Itu bukan abang cakap. Itu reading dekat dalam report. Ditulis biological age. Doktor pun macam dia tanyalah rutin apa ubat. Abang cerita benda sama kan ni? Jadi perkongsian ni rasanya macam sesuatu yang boleh kita jadikan sebagai satu guidance lah kan? Lifestyle. Kita jangan rasa benda ni sebagai satu paksaan tau kalau kita nak mengamalkan pemakanan sihat dan kehidupan. Sebab health is our new wealth. Kaya banyak duit macam mana sekalipun kalau badan tak sihat, kan semua ni dengan izin Allah lah, tapi kita kena ada usaha dekat situ lah. Kecuali kalau makan nasi kandar dah tak adalah separuh suku-suku ni semua. Rugi habiskan semua kan. Okey, itu dia perkongsian daripada Norman Hakim bagaimana cara pemakanan, menu yang dilakukan di rumah juga. Tapi kita nak teruskan bersama dengan Mimi nanti, pakar pemakanan kita. Cuma kita nak rehat seketika, kembali selepas ini hanya di Hello Doktor. Baik, Hello Doktor kini kembali bersama dengan anda. Bersama dengan Norman Hakim, kita ada juga Mimi selaku pakar pemakanan. Kita nak sambung sedikit ya. Perkongsian ini merupakan ini antara yang perlu kita fahami. Kalau kita amalkan pemakanan yang tak sihat kan, rasa macam sedap kan. Makan, tapi kita tak tahu mungkin ada kesan-kesannya pastinya dari sudut kesihatan kita. Jadi Puan Mimi mungkin nak kongsikan bersama dengan kita. Apa antara kesan jika kita sentiasa memilih makanan yang tak sihat sebagai makanan utama? Okey, bila kita selalu makan makanan tak sihat ni sebenarnya kesan dia dia boleh terjadi kepada kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kesan dia bila kita mengambil makanan yang tidak sihat risiko untuk mendapat penyakit-penyakit tidak berjangkit seperti non-communicable disease kita panggil NCD, sakit seperti kencing manis, sakit jantung dan juga tekanan darah tinggi ni risiko dia tinggi untuk kita dapat masalah tersebutlah. Sama juga pengambilan makanan tidak sihat juga boleh mengganggu emosi seseorang. Risiko untuk mendapat penyakit seperti anxiety, depresi, kemurungan juga tinggi. Dan juga pengambilan makanan tidak sihat boleh mengganggu masalah menyebabkan kerosakan gigi, dan pengambilan kalori yang berlebihan boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan dan obesiti. Menurut data statistik National Health Mobility Survey 2019 NHMS 2019 menunjukkan 1 daripada 2 rakyat Malaysia, kita tengok macam half daripada rakyat Malaysia ni ada masalah overweight ataupun obesity. Jadi masalah ni membimbangkan. Kerana obesity ni bukan lagi orang kata simptom biasa. Dia dah kita kenali sebagai penyakit sebenarnya obesity. Sebab bila kita obes risiko untuk kita mendapat masalah rintangan insulin, jadi mudah dapat kencing manis. Kita juga mudah mendapat masalah kolesterol yang tinggi. Juga masalah susah untuk bernafas dan masalah kesuburan seseorang yang obesiti akan merudumlah. Itu antara kesan-kesannya. Sebab pemantauan kesihatan kita pun sangat-sangat penting. Ianya perlu berkala dan tak boleh mengharapkan hanyalah sekali sahaja. Sebab kita tahu pemakanan kita berubah, lifestyle kita pun berubah dengan faktor genetik yang menyumbang juga. Mungkin itu yang disarankan sebenarnya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan kesihatan berapa kali setahun? Okey, bagi yang berumur 40 tahun ke bawah
waktu pemeriksaan kesihatan tu sebaiknya buat sekali setahun. Bagi yang dah berumur 40 tahun atau 50 tahun ke atas, lebih baik untuk kita buat berkala lah 6 bulan sekali ataupun dua kali setahun. Lebih bagus untuk kita tahu kita berada di level yang mana. Betul. Bersama-sama juga dengan plan pemakanan yang sihat lah. Kan? Okey, macam Abang Nurman sendiri, macam kalau kita katakan seorang selebriti itu perlu menjaga fizikal. Itu ialah sememangnya kan. Kita keluar TV dan sebagainya. Tapi kalau bukan dari sudut ataupun sebab itu pun, sememangnya ia dah jadi sebahagian daripada life Abang Nurman sendiri untuk menjaga sihat dalam dan luar. Betul. Macam mana kena ada mentaliti yang begitu? Sampai sekarang pun kabarnya Abang Nurman ada personal trainer. Trainer. Walaupun sebenarnya adalah merupakan certified trainer. Tapi I need that personal trainer as well kan. Sebenarnya dia bukan kita punya kehidupan kita sebagai selebriti. Whoever you are dalam bidang profesional masing-masing, kena rajin buat rutin medical check-up ni. Sebab bila berjumpa dengan doktor yang sentiasa menjaga abang setiap 2 kali setahun tu, dengar kes-kes ini sangat-sangat menyayat hati jugalah. Sebab dia kata kalau boleh seawal usia 25 tahun tu, buatlah medical check-up. At least buat blood test. Kita nak tahu kita punya body functional internally kan. Daripada situ, that's why kenapa kadang orang tengok abang punya perkongsian dekat Instagram tu, exercise boleh berani pada usia sekarang ni, dapat buat HIIT session dan sebagainya, sebab kita tahu kemampuan dalaman kita. Kan? Kita tahu yang kita insya-Allah dengan izin Allah clear breathing tu cantik, clear daripada sebarang blockage kan. Kadang-kadang kita takut tiba-tiba jadi macam cardiac arrest dan sebagainya kan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku kalau kita tak mengambil berat dan mengambil tahu dalaman kita. Luaran mungkin nampak macam mungkin Ani boleh cakap tadi kan, luaran nampak kurus tak semestinya sihat. Betul. Kan? Dan simptom tu datang daripada peringkat yang terus, stage yang teruk kan. Betul. Kita tak takut rasa. Jadi macam tu. Rasa macam okey je. Tahu-tahu je bila buat medical check up kita ada pada stage yang serius dan membimbangkan. Betul. Puan Mimi mungkin nak kongsikan juga, ada tak pengganti dari sudut, sebab kita ni kalau rakyat Malaysia makanan lengkap dengan garam, gula. Perasa, sedap je kan semua. Jadi pengganti garam dan gula ni boleh tak kita gantikan dengan makanan lain yang tidak memberikan masalah dalam kesihatan kita? Okey. Bila biasalah kita nak masak, mesti kita nak rasa sedap kan. Gula dan juga garam ni adalah perasa untuk menjadikan makanan itu sedap. Tapi sebenarnya jika kita bila masak kita menggunakan banyak bahan-bahan makanan semula jadi yang sebenarnya memberikan rasa yang semula jadi. Contohnya bila kita masak sup, okey, kita gunakan seleri, kita gunakan serai, daun bawang, itu pun boleh memberikan rasa masin kepada makanan tersebut. Bukan nak kata garam ni tak boleh guna langsung. Kita boleh guna tapi kita kurangkan. Macam tadi Abang Norman dia cakap dia ada menggunakan Himalayan salt kan. Selalu alternatif lah juga bagus untuk kita gantikan. Kerana bila kita ambil garam sebegini, rasa dia sebenarnya lebih masin sedikit. Jadi bila dia dah masin, selalunya kita letak setengah sudu gula kan. Jadi bila kita ambil garam sebegini, mungkin kita dah letak sedikit. Sebab satu hari setiap orang, satu individu sihat perlu mengambil garam dalam 1 sudu teh saja sehari. Daripada awal pagi sampai malam lah. Seharian punya pemakanan tu hanyalah 1 sudu teh sahaja. Okey, itu dia. Sedikit perkongsian daripada Abang Norman sebelum kita akhiri siaran kita ni. Mungkin saranan, pesanan kepada mereka di luar sana yang dah mula dah hari ni nak start jaga makan macam Abang Norman Hakim kita. Silakan. Pada saya, tolonglah buat medical check up. Kalau boleh seawal usia 20-an. Sekurang-kurangnya buat sekali blood test untuk tahu dalaman kita, sebab kita banyak benda yang kita nak jalankan dalam kita punya kehidupan pada hari ini. Jangan sampai satu peringkat dah terlewat, masa tu mungkin kita dah ada blockage dan sebagainya. Kita tak nak benda tu sampai satu peringkat yang akan menuntut berbagai komitmen, terutama dari segi kos ataupun faktor kewangan kan. Jadi prevention is better than cure. Pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Jadi saya sarankan, saya ada nasihat, ini saya sampaikan amanah kepada doktor saya sendiri. Tolonglah buat medical check up soal usia, terutama yang dah berkahwin tu. Hargai dan sayangilah orang sekeliling dan yang tersayang. Itu dia kan. Sebab kita lagi-lagi merupakan yang breadwinner kan, yang menjaga keluarga. Okey, Puan Mimi, secara ringkasnya, apa pesanan kepada rakyat Malaysia yang sangat sukakan makanan yang berada di Malaysia ni? Jadi mungkin ada sedikit pesanan buat mereka, silakan.
Jadi penjagaan pemakanan yang sihat ni sebenarnya bukan sahaja bagi orang yang sakit ya. Sebenarnya penjagaan makanan yang sihat juga perlu diamalkan bagi orang yang sihat. Betul Abang Norman cakap tadi, prevent is better than cure. Jangan rasa terlambat. Bagi orang yang sakit pun jangan rasa macam alah saya dah sakit. Okey. Bila kita jaga makan sebenarnya boleh bantu untuk mengurangkan keterukan sesuatu penyakit tersebutlah. Jadi kesihatan ni merupakan harta yang paling bernilai yang tak boleh ditukar dengan apa pun. Jadi kita kawallah pemakanan, jangan makanan mengawal kita. Ya, itu dia. Kita kawallah pemakanan, jangan makanan yang kawal kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nur Syamimi Muhammad Rosli, sahabat saya ni, pakar pemakanan Jom Sihat Nutrition Consultancy, dan juga Abang Norman Hakim kita. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan memberi inspirasi kepada mereka di luar sana. InsyaAllah. Okey, kepada anda semua penonton-penonton setia Hello Doktor, terima kasih buat anda, masa anda bersama dengan kami. Jumpa minggu hadapan. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum.